Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Firdaus bin Mazlan alias Mazlan. ID saya 20209878001. Jadi, sebelum ni saya ada terangkan kepada anda semua tentang 4 pergerakan asas kawat. Dan hari inilah saya akan menambah lagi pergerakan itu dengan lagi 5 pergerakan, iaitu yang pertama, jadikan 3 barisan. Jadikan 3 barisan dalam satu squat. And then kita akan buat pusing statik, kiri kanan depan belakang. Kita juga akan buat cepat jalan dan berhenti, jalan dan juga berhenti. Kita akan buat hormat statik, dan yang terakhir kita akan buat keluar baris atau bersurai. Jadi stay tune. Yang pertama, arahan ini akan diberikan apabila kita nak mengumpulkan pelantun-pelantun yang mungkin tengah berehat, tengah pergi, ada yang tengah minum air ke, untuk kita kembali sama menyambung latihan dan mereka jadikan satu squad lah di dalam di hadapan komander yang memanggil itu. Arahannya adalah seperti berikut. 3 barisan di hadapan saya, gerak! Okay, jadi fungsi arahan ini adalah seperti yang saya katakan pada awal tadi. Fungsi dia adalah untuk kita memanggil kembali squad-squad pelantun-pelantun yang mungkin sedang berehat ataupun sedang melayau bersama-sama mereka yang tengah melepak, untuk kita kembalilah menyambung latihan dan jadikan satu squad penuh di hadapan komander. Gerakan yang kedua adalah pergerakan statik yang melibatkan pergerakan kita memusing ke kiri, ke kanan, menghadap ke hadapan dan ke belakang. Bergerak ke kanan, bertiga-tiga ke kanan, swing. Bergerak ke kiri, bertiga-tiga belakang, swing. Squat akan menghadap ke belakang, ke kiri, swing. Squat akan menghadap ke hadapan, ke belakang, swing. Untuk melakukan pergerakan ini, sama seperti video saya yang sebelum ini, iaitu pergerakan asas dalam kawat. Of course lah, bila kita nak pusing kiri, kanan, depan atau belakang, kita akan mengangkat kaki dan mentak. And bila kita angkat kaki tu, kita kena 90 darjah dan kita kena ada hentakan semasa kita meletakkan kaki. And then pergerakan ini memerlukan kepekaan kita untuk mendengar arahan. Kerana bila kita di dalam squat, kanan kita tidak akan sama dengan kanan komander. Kerana kanan komander adalah sebelah kiri kita. Jadi kita berpusing itu adalah mengikut bahu kita. Okey, contoh arahan dia bergerak ke kanan, bertiga-tiga ke kanan pusing. Jadi of course kita pusing ke kanan. Oleh itu, seperti yang saya katakan sebelum tadi, bila kita nak buat pergerakan ni, memerlukan diri kita sendirilah untuk kita mendengar arahan komander. Oleh itu, bukan sahaja komander yang patut tahu arahan-arahan tersebut, tapi untuk kita yang berada dalam squad pelantun ni, kita juga kena tahu supaya kita boleh peka dengan arahan dia dan kita boleh pusing mengikut arahan komander kita tu. Kesalahan yang sering dilakukan dalam pergerakan statik ini, yang pertama adalah bila kaki mereka tidak paras, kaki mereka tu tidak 90 darjah. Tangan mereka juga bergoyang-goyang, maksudnya tangan mereka tak genggam, tak lurus, dia akan goyang-goyang macam tu semasa pusing lah. And then kepala mereka mungkin tersengit ke kiri ke kanan, maksudnya mereka tak pandang 200 meter ke depan. Kerana apabila kita, tak salah kita pusing ke kiri ke kanan, ke belakang, ke depan, kepala kita kena tetap menghadap ke hadapan. Kita kena straight 200 meter ke hadapan. And then kemungkinan untuk berlaku salah faham di dalam arahan juga mungkin terjadi. Mungkin sama ada ketua pelantun atau komander salah bagi arahan dan kita ikut arahan itu. Itu maksud kita tidak peka lah dengan arahan tu. Jadi kita sebagai squad kita sebagai pelantun yang berada dalam squad, kita juga kena tahu arah-arahan itu supaya kita boleh ikut arahan komander yang diberikan itu dengan betul. Pergerakan yang seterusnya adalah pergerakan cepat jalan dan juga berhenti. Dari kiri, jalan. Squat. Stay. Sejurus mendapat hukuman untuk kita cepat jalan. Of course lah, kita kena jalan lah kan. And then kita jalan tu, kita mula dengan langkah kaki kiri. Kerana apa-apa pergerakan sekalipun, kita akan bermulakan dengan kaki kiri. And then semasa step yang pertama, kita langkah keluar. Kita langkah keluar untuk, okay, contoh dari kanan cepat jalan. Bila kita nak langkah yang pertama ni, kita kena pacak 30 inci. Yang kali pertama. And then yang kali kedua tu, kita jalan jelas seperti biasa. And then bila semasa kita tengah berjalan tu, semasa kita tengah jalan biasa, tangan kita hendaklah bersilang. Maksudnya kalau kaki kita kiri di hadapan, tangan kanan yang hadapan, kaki kiri di belakang, tangan kiri di belakang sini. And then kita lenggangkan yang ni, kita kena lurus. Kita kena lurus ni 90 darjah lah, separas bahu. And then yang belakang ni pula, yang belakang ni kita angkat sejauh mana kita boleh. Maksudnya kalau kita boleh jauh macam ni lah, tapi janganlah sampai tinggi ke atas tu kan, itu kena orang belakang kesian ada. Okay, jadi kita jalan lah macam tu. So itu yang pertama lah cara untuk kita melakukan cepat jalan ini. Pergerakan berhenti pula, arahan kita akan dapat adalah contoh squat T. T tu, kataan T tu akan jatuh pada kaki kiri. Kaki kiri kita ni.
Maksudnya okey lah kalau kita jalan kan. Tengah jalan squat. Ting. Dia jatuh je arahan tu kepada kaki kiri kita, kaki niti tu. And then kita perlu langkah satu ke depan, iaitu check. Check ni untuk ibarat macam kita punya penanda tu berhenti lah. And then kita angkat kaki paras macam biasa untuk hentakan. Untuk 2 hentakan. Berhenti ni macam tu lah. Maksudnya arahan T tu dia akan jatuh pada kaki kiri juga. And then dia akan ada 3 lah. T, check dan hentak 2 kali. T, check, 1, 2. And then bila semasa jalan biasanya komandan akan bagi dari kanan atau dari kiri cepat jalan lah. Yang ni dia tak ada beza pun sebenarnya. Apa yang membezakan dia sebenarnya satu je lah. Dari mana platoon tu, squad tu menghadap kepada ketua komander. Okey, contohlah ini sekarang ketua platoon saya, saya punya komander, dan saya menghadap ke kiri saya. Jadi dia akan cakap dari kanan sebab bahu kanan saya menghadap dia. Kalau saya berada di kanan saya, bahu kiri saya menghadap kepada komander saya. Jadi dia akan bagi arahan dari kiri cepat jalan. Jadi itulah serba sedikit penerangan tentang pergerakan cepat jalan dan berhenti ini. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam pergerakan cepat jalan dan berhenti ini adalah yang pertama, apabila mereka jalan, mereka mungkin lenggangkan tangan, tapi pergerakan lenggang mereka itu tidak cergas. Sebab kita bila dalam kawat ni, kita kena cergas dan tegas tau. Dan kita kena berlagak sombong. Jadi mungkin mereka jalan tu yang sepatutnya tegas, akan jadi macam kita kata nak pergi pasar lah. Kita pergi pasar kan jalan lenggang, jalan macam tu je lah. Itu memang kesalahan yang besar lah, especially dalam pergerakan kita. And then kepala mereka juga mungkin sengit, mungkin mereka tak pandang 200 meter ke depan. Kerana kita kena berlagak sombong, kita kena straight terus pandang depan semasa berjalan tu pun. And then mungkin juga mereka tersalah kaki. Mungkin arahan dah betul, arahan yang diberikan komander tu dah betul, tapi mereka tersalah kaki sebab mereka lupa arahan. Jadi kita kena alert lah, walaupun kita dalam squad, kita kena tahu arahan tu supaya kita boleh peka dan kita boleh buat pergerakan itu dengan sempurna. Jadi itu saja basic untuk pergerakan cepat jalan dan juga berhenti. Pergerakan yang keempat adalah pergerakan hormat statik. Kita tengok review hormat statik ni macam mana. Hormat ke depan. Hormat. Untuk melakukan hormat ke depan, hormat ni kita boleh guna 4 cara yang mudah ni lah, 4 step yang mudah. Okey, yang pertama, apabila kita sudah berada dalam keadaan sedia, kita dah tegak semua, okey. Step yang pertama adalah kita angkat tangan kita macam ni, straight macam ni. And then step yang kedua, kita angkat tangan kita ke depan. Jari yang tengah ni kalau boleh kita kenakan tangan. Yang tengah ataupun yang nombor 2 ni, yang telunjuk kita kenakan pada kening kita. Yang ketiga, kita jatuhkan, kita kepit tangan kita ni. And yang kita punya ibu ni macam kita nak pegang payung. Kita pegang payung macam tu kan. So kita rapatkan macam ni. Cuma kita kena rapatkan lah. And then yang keempat, kita jatuhkan. Jadi yang version laju dia lah, bila kita dapat hormat ke depan, hormat 1, 2, 3, 4. Okey, jadi kesalahan yang seringlah dilakukan dalam pergerakan ini yang pertama sebenarnya pada hormat itu sendiri, sebab mungkin mereka sebelum ni mereka daripada unit-unit uniform yang lain. Sebab setiap unit uniform mereka mempunyai tanda hormat yang lain. Contoh sebagai pengakap yang ini, pengakap, and polis yang ini. So kita dalam kesatria adalah kita angkat tu, kita akan angkat yang macam ni. Kita akan kena yang ni, kita akan kena pada kening kita ni. Jadi itulah kesalahan yang mungkinlah akan terjadi walau kepada mereka yang tak biasa dengan kesatria. Gerakan yang terakhir adalah pergerakan keluar baris ataupun bersurai. Jadi kita tengoklah pergerakan ni macam mana. Keluar baris. Okey, dalam pergerakan keluar baris ataupun bersurai, dia sebenarnya benda yang sama je keluar baris dengan bersurai ni. Tapi apa yang membezakan dia adalah keluar baris ni bila komander bagi kita arahan keluar baris, dia bagi kita peluang lah untuk kita berehat dulu. Mungkin 10 minit, 20 minit kan. Kita boleh lah pergi minum air dulu, apa-apalah. And then dia akan panggil balik kita untuk kita teruskan kita punya training kawat pada hari itu. Tapi untuk bersurai, bila komander bagi arahan bersurai, terus okey semua dah boleh balik. And then tak perlu kayaknya sesi latihan pada hari itu telah tamat. And then kesalahan yang biasalah dilakukan di dalam bersurai ni, mereka salah pusing. Sebab apa? Dalam bersurai kita pusing ke kanan lah. Bila kita dapat arahan bersurai atau keluar baris, kita pusing ke kanan. Pusing kanan, dan kita akan jalan 3 kali je. Hanya 3 kali sahaja kita perlu jalan lenggang. 1, 2 dan 3. And then lepas daripada step yang ketiga tu, kita boleh terus jalan macam biasa lah. Maksudnya kita pusing kanan, kita 3 step lenggang, and kita boleh bebas jalan macam biasa. Jadi itulah pergerakan untuk keluar baris atau bersurai. Okay, jadi itu saja hari ini 5 pergerakan yang saya boleh tunjukkan lah. Iaitu yang pertama tadi, kita recap ya. Yang pertama tadi adalah kita jadikan 3 barisan. And then yang kedua, kita buat pusingan statik, kiri kanan depan belakang. And then yang ketiga, cepat jalan atau berhenti. And then kita buat hormat statik. Dan yang terakhir adalah keluar baris.
Jadi 5 ini sajalah untuk video kita pada hari ini. Saya Aiman Firdaus mengundur diri daripada video kali ini. Jadi stay safe, kita jaga kita, ingat patuhi SOP kerajaan.